Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya Hafiz ya Mujib khallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat lagi kita menyambung pengajian kita daripada kitab Aqidatul Mukmin, iaitu akidah orang beriman, sebagaimana yang dikarang oleh Syekhna Syekh Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin, iaitu yang berkenaan dengan pengajian tauhid ataupun pengajian akidah, yang mana disebutkan awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama, yakni awal-awal agama Islam ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari ilmu tauhid termasuk dalam perkara yang fardu ain, yakni wajib bagi setiap individu baik lelaki ataupun perempuan, wajib untuk mempelajari mendalami ilmu tauhid. Dalam kata yang lain, kalau tidak mempelajari ilmu tauhid, bagi setiap orang lelaki ataupun perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah akil baligh, maka jatuh berdosa bagi dirinya selama mana dia hidup, sehinggalah dia mempelajari ilmu tauhid. Baik, malam ini kita sambung pengajian ilmu tauhid ni, sambungan muka surat 37, sambungan sifat salbiah yang seterusnya, iaitu sifat mukhalafah lil hawadis, sifat mukhalafah lil hawadis. Ini sifat yang yang ketiga daripada sifat salbiah yang 5. Sifat salbiah ada 5. Qidam baqa kita dah sebut. Kita masuk yang ketiga tu sifat mukhalafatu lil hawadis. Sebahagian kitab disebut mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah ni bermakna apa? Berbeza ataupun tak sama. Berbeza ataupun tidak sama. Kerana peranan sifat salbiah tu adalah sifat yang menafikan kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis bermakna apa? Tiada persamaan. Mukhalafah ni maknanya tak ada persamaan. Maknanya berbeza. Tak sama langsung, walaupun sedikit tidak sama. Dengan perkara-perkara yang baharu, iaitu Allah SWT tidak menyerupai sebarang makhluk, sama ada secara menyeluruh dari segenap sisi ataupun secara cabang, iaitu dari sisi tertentu. Maknanya Allah SWT tidak sama langsung dengan sebarang makhluk, baik makhluk mana-mana pun. Makhluk ni dengan arti kata yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itulah namanya makhluk. Yang dinamakan makhluk itu adalah ma siwallah, selain daripada Allah Ta'ala itu dinamakan sebagai makhluk. Mudah cerita dia macam tu. Apa sajalah selain daripada Allah SWT, baik manusia ke, baik binatang ke, baik tumbuh-tumbuhan ke, baik alam ni, itu semua adalah makhluk. Bila sebut makhluk, tak sama langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Ta'ala tu Khaliq, pencipta. Allah Subhanahu wa taala juga tidak bersifat dengan sebarang sifat baharu. Sifat baharu ataupun disebut sifat hudus dan kelaziman-kelazimannya. Sebab sifat baharu ni sifat makhluk. Sifat makhluk. Jadi Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk.
Apa itu sifat makhluk? Iaitu zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Sebab tu awal-awal itu disebut dalam sifat salbiah tu apa? Qidam. Qidam tu maknanya sedia ada. Sedia ada tu tak ada permulaan. Qidam. Lepas tu baqa'. Baqa' ni kekal, tak binasa. Maknanya zat Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Begitu juga sifat Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Kita ni ada permulaan dalam penciptaan. Setiap makhluk dia ada permulaan dia dalam penciptaan. Itu beza Allah dengan makhluk. Allah tidak ada permulaan, sebab dia pencipta. Kalau dia juga ada permulaan, maknanya ada yang menciptakan dia. Itu mustahil. Itu mustahil. Dan tak boleh jadi Tuhan lah. Syarat nak jadi Tuhan, Allah Ta'ala tu qidam, sedia ada, tak ada permulaan. Kemudian tidak ada perubahan. Tak ada perubahan dari zat dia dan sifat dia. Itu tak ada perubahan. Itu yang sebut baqa', kekal. Kekal tu tak ada perubahan. Kekal tu maknanya tak ada pengakhiran. Kita ada perubahan daripada kita tak lahir kepada lahir. Dah lahir jadi bayi, lepas bayi kanak-kanak, lepas kanak-kanak jadi remaja, dewasa, tua, mati dan sebagainya. Itu maknanya ada perubahan. Allah SWT tak ada perubahan. Begitulah sedia kala, selama-lamanya tidak ada perubahan. Kalau Allah Ta'ala juga ada perubahan, maknanya Allah Ta'ala tu lemah. Lemah lah, ada perubahan. Kemudian tidak berjisim. Allah Ta'ala ni tak berjisim. Tak berjisim ni dengan makna seperti mana makhluk. Makhluk ni berjisim, kita berjisim. Berjisim, berjirim. Kalau orang yang ambil aliran sains, dia belajar lah kan, jirim tu apa, jisim tu apa. Allah Ta'ala tidak berjisim. Jirim, jisim. Kalau yang belajar aliran sains, tak belajar aliran sains pun pernah dengar kan jisim. Tidak, Allah Ta'ala tidak berjisim. Kalau Allah Ta'ala juga berjisim, mana tak ada beza dengan makhluk. Makhluk semua berjisim. Kemudian tidak mempunyai sebarang kelaziman, kejisiman. Mana tak ada kelaziman yang menunjukkan kepada kejisiman. Tidak ada. Kemudian tidak beranggota. Mana tidak bertubuh badan. Tak ada anggota. Tidak ada anggota. Sebab tu tak boleh dikatakan Allah tu ada tangan, ada kaki ke apa semua, tak boleh. Sebab tangan, kaki tu semua menunjukkan kepada anggota. Mustahil. Mustahil. Tidak beranggota. Kemudian tidak berjuzuk-juzuk. Tidak berjuzuk-juzuk. Kita ni berjuzuk-juzuk, ada juzuk dia. Juzuk tangan, kaki dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak berjuzuk. Tidak ada bahagian-bahagian. Dan tidak mengambil tempat dan ruang. Mana Allah tidak mengambil tempat dan ruang. Kita mengambil tempat dan ruang. Sekarang ni kita duduk kat mana-mana, mana kita dah ambil tempat tu, ambil ruang tu. Tuan pengurusi kita duduk dekat dinding tu dan tak ada siapa boleh duduk kat situ sebab tuan pengurusi dia duduk kat situ. Dia dah mengambil ruang dan tempat tu. Nanti bila dia berpindah pada tempat lain, dia ambil tempat dan ruang tempat lain pula. Itu kita makhluk. Allah Ta'ala tidak mengambil tempat dan mengambil ruang. Kerana apa? Kerana tempat dan ruang tu juga makhluk. Tempat dan ruang tu juga diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi mustahil Allah Ta'ala menumpang ataupun duduk pada tempat dan ruang. Ini mustahil. Ini kena faham betul-betul. Jadi kalau ditanya zat Allah Ta'ala tu macam mana? Itu yang tidak ada permulaan, tidak ada perubahan, tidak berjisim, tidak ada anggota, tak berjuzuk, tak mengambil ruang dan tempat, tidak bermasa dan lain-lain. Itu zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu juga bukan roh. Bukan roh, kerana roh itu makhluk. Sebab tu kalau dalam Quran disebut Ruhul Qudus. Ruhul Qudus tu bermaksud malaikat. Sayyidina Jibril AS. Bukan Ruhul Qudus dengan makna Tuhan. Itu salah. Itu salah. Sebab Allah bukan roh. Bukan roh. Roh itu makhluk. Mustahil Allah Ta'ala tu
sama dengan makhluk. Jadi kena hati-hati. Okey, baik. Zat Allah Taala tidak mempunyai batasan. Zat Allah Taala ni tak ada batasan. Tak ada batasan dia. Kemudian tidak ada ukuran. Kita ada ukuran, kecil, besar dan sebagainya. Dan tidak mempunyai had. Tak ada had. Tidak ada had. Allah SWT juga tidak boleh disifatkan dengan sebarang warna seperti makhluk. Tak boleh disifatkan dengan warna. Contohnya nampak warna putih ke, nampak cahaya ke, tak boleh katakan itu Tuhan. Nampak warna cahaya terpancar, kan? Duduk seorang-seorang buat ibadat, tiba-tiba terpancar cahaya. Ini Tuhan ni. Itu bukan. Kerana cahaya tu makhluk. Jadi warna tu juga makhluk, tak boleh disifatkan itu sebagai Tuhan. Oleh sebab tu disebutkan apa yang tergambar dalam fikiran ni, itu bukan Tuhan. Kalau tergambar macam ni rupa dia, macam ni, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Oleh sebab tu ketika mana Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mana seorang ulama dia tengah buat ibadat. Bila dia tengah buat ibadat, datang satu suara mengatakan, aku ini Tuhan engkau. Mulai daripada sekarang ni kau tak perlu buat ibadat. Bayangkan tengah-tengah buat ibadat, datang satu suara sebut kata mulai ini tak payah buat ibadat. Orang lain mesti melompat-lompat. Sukalah, tak perlu buat ibadat. Tuhan kata tak perlu buat ibadat. Dia kata apa? Ni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kata apa? Celaka kau syaitan. Dia tahu sebab yang datang tu memang syaitan, bukan Tuhan. Sebab mustahil Tuhan dalam keadaan yang macam tu, ataupun mustahil Tuhan menyuruh makhluk untuk tak buat ibadat, sedangkan Nabi pun buat ibadat sampai wafat. Itu penting apa? Pentingnya ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia tak tertipu dengan syaitan. Kuat buat ibadat tak ada ilmu, itu mudah tertipu dengan syaitan. Buat ibadat rajin tapi tak ada ilmu, malas belajar, hati-hati. Syaitan mudah menipu dia. Itu yang jadi sesat tu. Mengaku jadi wali, mengaku dapat karamah. Faham? Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Ibadat rajin solat, rajin puasa, rajin apa semua, ilmu tak ada. Mudah disesatkan oleh syaitan. Orang yang ada ilmu, dia tak mudah disesatkan oleh syaitan, sebab dia tahu ini syaitan punya angkara. Allah SWT juga tidak berada pada mana-mana posisi atau kedudukan, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, mana-mana sisi, mana-mana arah tu tidak ada. Sebab posisi kedudukan arah tu semua adalah makhluk. Mustahil Allah Ta'ala duduk pada mana-mana tempat, mana-mana posisi, mana-mana kedudukan. Maka dengan itu tak boleh dikatakan, bila baca ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala duduk atas aras. Sesat. Aras tu makhluk. Bila makhluk bermakna bertempat, mustahil Allah Ta'ala itu bertempat, duduk di aras, duduk di kursi. Mustahil. Habis itu macam mana nak faham ayat tu? Sebab tu ayat tu ulama takwilkan. Sebab tu kena belajar, ulama takwilkan ayat tu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu ulama takwilkan dengan istawa tu dengan makna istaula. Bukan duduk. Istawa tu dengan makna istaula, yakni menguasai. Allah Ta'ala lah yang menguasai aras, bukan duduk di aras tu. Kalau duduk bermakna bertempat. Kalau duduk bermakna ada ruang, bermasa dan lain-lain lah yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, zat Allah Ta'ala tidak diliputi dengan sebarang jarak.
baik dekat, baik jauh, tidak diliputi oleh sebarang jarak. Kerana jarak itu juga makhluk. Apa sahaja yang berkaitan dengan makhluk, Allah tidak bergantung, tidak ada pergantungan Allah tu dengan makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala juga bersifat qadim. Sifat-sifat Allah Ta'ala juga bersifat qadim, sama dengan zat lah. Zat Allah Ta'ala tu qadim, sifat-sifat Allah Ta'ala tu juga qadim. Qadim dengan makna kekal, sedia kala, ataupun azali, juga azali. Dan tidak menyerupai makhluk, tak serupa langsung dengan makhluk. Tak serupa langsung dengan makhluk. Dia maha sempurna, lagi maha agung. Allah Ta'ala tu maha sempurna, perfect, agung, maha agung. Tak ada siapa boleh menandingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyerupai makhluk. Mustahil. Makhluk mana-mana pun mustahil menyerupai Allah Ta'ala. Mahu pun bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Begitu juga mustahil bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Duduk tu sifat makhluk. Sebab tu tak boleh dikatakan Allah tu duduk, kerana duduk tu juga sifat makhluk. Kalau dikatakan Allah duduk, kita pun duduk, apa beza kita dengan Allah Ta'ala? Tak ada beza. Kita duduk sebab apa? Sebab kita lemah. Sebab tu kita duduk. Diri lama-lama, lengah kaki duduk. Duduk lama-lama tak boleh juga, kena berdiri. Sebab kita lemah. Sebab tu kita duduk. Allah Ta'ala tidak lemah, maka Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dan mustahil juga ada sesuatu yang menyerupai zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mustahil ada yang menyerupai zat Allah Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Nak kata ada Tuhan lain daripada Allah, nak kata ada dua Tuhan, tak boleh. Mustahil ada Tuhan yang lain atau ada sesuatu yang lain menyerupai zat Allah Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala, mustahil. Baik, dalil nakli bagi sifat al-mukhalafah lil hawadis. Apa dalil nakli dia? Apa dalil yang datang daripada Quran, yang datang daripada hadis? Yang ini nusus yang mu'tamad. Iaitu apa? Allah SWT berfirman dalam Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa, tidak ada sesuatu pun. Laisa kamislih syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang sama, yang sebanding, yang secocok dengan zatnya. Ini dengan zat Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Ta'ala dan pentadbirannya. Ini af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Mana tak ada sesuatu pun daripada makhluk ini yang sama dengan zat Allah Ta'ala, yang sama dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, yang sama dengan perbuatan urus takbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sama, tak sebanding. Dan dialah, yakni Allah Ta'ala, yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu yang kita belajar sifat sama, ambil dalil daripada Quran lah, sama. Sifat basar, melihat, ambil dalil juga daripada Quran. Jadi siapa yang kata sifat 20 tu datang daripada Greek Yunan? Siapa yang kata sifat 20 tu datang daripada Greek Yunan, maknanya dia tak belajar, jahil, juhala, sufaha. Tak belajar, ikut-ikut orang je. Orang kata sifat 20 ni daripada Greek Yunan, dia pun kata daripada Greek Yunan. Ni dalil dia, dalil Quran lagi. Maknanya siapa yang kata sifat 20 tu Greek Yunan, bermakna dia menafikan apa yang datang daripada nas Quran. Boleh kufur, wa na'udzubillah, boleh jatuh kufur. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun, maksudnya tiada siapa pun daripada makhluk ini yang serupa, yang sekufu, kufuan, yang sekufu, yang sama, sekufu dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu disebut Allah Ta'ala tu ahad, esa. Tak ada siapa yang serupa dengan Allah Ta'ala.
Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, Imam Tirmizi yang ini pengarang kitab Sunan At-Tirmizi yang meninggal pada tahun 279 Hijriah, meriwayatkan dengan sanad daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang wafat tahun 30 Hijriah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam menjelaskan ayat daripada surah Al-Ikhlas tadi. Maknanya Rasulullah menjelaskan apa yang disebut dalam surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas, Rasulullah sebut lam yakul lahu syabihun wala idlun wa laisa kamislihi syai'un. Maknanya tadi dari Quran dan datang juga daripada hadis yang Rasulullah menjelaskan tidak bagi Allah Taala itu syabihun, sesuatu yang serupa, yang syabih, yang musyabbih, yang serupa dengan Allah Ta'ala, wala idlun, yang sama, walaysa kamislihu syai'un, walaysa kamislihi syai'un, dan tidak ada seumpama dengan Allah Ta'ala sesuatu pun. Tak ada sama, langsung tak sama. Tak sama. Dalil akli bagi sifat al-mukhalafah lil hawadis. Ni dalil akal. Tadi dalil Quran, ni dalil akal. Maknanya akal yang Al-Quran, hadislah yang membimbing akal. Jadi nak faham Quran hadis kena belajar hukum akal. Sebab tu dalam bab perbahasan ilmu tauhid dia ada hukum akal. Tapi dalam ni dia tak sebutlah. Kita kena baca kitab lain nanti. Hukum akal. Allah SWT ialah Tuhan yang menciptakan segala makhluknya. Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala makhluknya. Ciptakan makhluk ni bukan bermakna Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala tinggal macam tu saja. Lepas tu makhluk tu bergerak lah, ikut suka macam mana. Tak. Allah Ta'ala ciptakan makhluk dan Allah Ta'ala memperbaharui ciptaannya tiap-tiap detik, tiap-tiap masa. Allah Ta'ala memperbaharui ciptaan dia. Bukan Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala biar macam tu saja. Tak. Contoh dia, kita nak tanam pokok, kita semai benih. Benih tu Allah Ta'ala cipta, kita semai benih. Benih tu naik tunas, Allah Ta'ala cipta juga. Maknanya proses penciptaan tu, kejadian tu berlaku setiap masa dan setiap ketika. Mana Allah Ta'ala buat semua tu. Bukan bermakna bila Allah Ta'ala ciptakan daripada awal, Allah Ta'ala biar macam tu, dia jadi sendiri. Tak. Kalau macam tu lah, mana Allah Ta'ala tu lemah lah. Maknanya Allah Ta'ala tu lemah. Ini tak. Setiap masa ketika tu dalam kejadian Allah SWT. Seluruh makhluk bersifat dengan baharu dan keterbatasan. Seluruh makhluk ni bersifat dengan baharu. Baharu tu dengan makna ada permulaan, ada pengakhiran, ada perubahan. Itu makna baharu. Dan keterbatasan. Ada keterbatasan dia. Contohnya apa? Melihat. Kita, apa keterbatasan kita dalam melihat? Kita tak boleh tengok jauh-jauh. Boleh tengok dekat-dekat saja. Itu pun ada orang tak boleh tengok dekat-dekat, rabun dekat. Jauh boleh tengok. Itu pun jauh. Ada had dia. Ada keterbatasan. Perkara yang seni-seni, yang halu-halu, yang kecil-kecil, kita tak boleh tengok dengan mata kasar ni. Pakai cermin mata pun tak boleh tengok, nak kena pakai kantar. Yang jauh lagi kena pakai teleskop dan sebagainya. Itu keterbatasan. Allah Ta'ala tidak ada keterbatasan tu. Baik yang dekat, baik yang jauh, baik dalam tempat gelap macam mana tersembunyi pun Allah Ta'ala melihat, mendengar dan sebagainya. Maka semua yang baharu lagi terbatas. Maknanya semua yang baharu ni, maknanya yang bersifat baru tu makhluk lagi terbatas, ada keterbatasan. Tidak mungkin sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Qadim. Kalau dah makhluk ni ada sifat-sifat keterbatasan, ada sifat-sifat kekurangan, macam mana boleh nak disamakan dengan Allah Ta'ala yang bersifat Qadim? Mustahil. Sebagaimana mustahil juga Allah Ta'ala yang Maha Qadim itu sama dengan makhluknya yang baharu
dan kelaziman-kelaziman kebaharuannya. Maknanya mustahil lah Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk dari apa sudut sekalipun, daripada apa segi sekalipun, tak sama, mustahil sama. Maka dengan sebab itu tak boleh dikatakan ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, tiga dan sebagainya. Sesatlah. Sesatlah cerita dia. Okey, kemudian menolak fahaman tajsim. Kenapa nak kena faham sifat mukhalafah lil hawadith ni? Kerana ada fahaman tajsim. Fahaman tajsim ni fahaman yang sesat. Fahaman yang menyamakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk, menyatakan Allah Ta'ala tu beranggota, bertubuh badan, duduk di satu tempat. Maka dengan sebab tu kalau orang tanya Allah Ta'ala ada mana? Allah Ta'ala ada di mana-mana. Sesat. Allah Ta'ala ada di langit. Sesat. Allah Ta'ala duduk di aras. Sesat. Allah Ta'ala ada di mana-mana. Sesat. Banyak kan orang selalu sebut tu kan. Oh, hati-hati pergi jalan ni, jangan buat maksiat, Allah Ta'ala ada di mana-mana. Sesat. Tak belajar. Sesat. Di mana-mana tu, mana-mana tu tempat. Mana-mana tu tempat. Boleh sini, boleh situ, boleh atas, boleh bawah, tu mana-mana. Jadi mustahil Allah Ta'ala bertempat. Kena hati-hati. Jisim. Jisim ni tadi tu, jisim. Jisim dalam bahasa Arab bererti sesuatu yang tercantum oleh dua bahagian atau lebih, tu maksud jisim. Jisim tu sesuatu yang tercantum oleh dua bahagian atau lebih, itu disebut jisim. Iaitu sesuatu yang mempunyai cantuman, tarkib, ada cantuman, ada susunan, tarkib, oleh dua jauhar. Jauhar ni benda atau lebih. Jauhar dalam istilah sekarang ni disebut atom lah. Disebut atom lah, istilah moden disebut atom lah. Istilah klasik dia disebut jauhar. Jauhar tu bahasa mudah dia benda lah. Benda yang paling halus disebut jauhar. Atom tu disebut jauhar far. Jauhar benda yang tak boleh dipecahkan lagi pada dua bahagian, tu disebut atom lah dalam bahasa sekarang. Atom tu dia tak boleh dipecahkan lagi. Kalau boleh dipecahkan lagi, boleh dibahagikan lagi, tu belum, maknanya belum halus lagi. Jadi istilah dalam ilmu tauhid disebut jauhar. Istilah-istilah ni kita kena ingat. Kalau kita kalau tak ingat, bila masuk perbahasan-bahasan dia jadi susah nak faham. Jadi kena fahamlah jisim tu apa, jauhar tu apa, dan lain-lain. Jadi seseorang yang berfahaman tajsim ni, orang yang ada fahaman tajsim ni, fahaman tajsim ni sesat. Orang yang faham tajsim ni disebut mujassimah. Disebut mujassimah. Ialah seseorang itu berkata bahawasanya Allah SWT itu suatu jisim. Allah Ta'ala itu suatu jisim. Kalau dikata Allah Ta'ala itu roh, walaupun dia kata Ruhul Qudus, roh yang suci sekalipun, tetap juga dia menjisimkan Allah Ta'ala, sesat. Kerana Allah Ta'ala itu bukan roh, bukan benda, bukan sesuatu. Ataupun menetapkan kelaziman jisim, walaupun tidak menyebutnya sebagai jisim secara jelas. Contohnya dia mengatakan Allah Ta'ala tu ada tangan, tapi bukan tangan serupa dengan makhluk. Itu juga kelaziman jisim. Sebab apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Tangan tu jisim tak? Tangan tu anggota tak? Anggota. Walaupun dia kata tak sama dengan makhluk, tetap juga dia menetapkan bahawa Allah Ta'ala tu beranggota. Sesat. Salah. Fahaman macam tu salah. Nabi tak pernah ajar macam tu. Walaupun dia tak sebut secara jelas. Kalau macam tu, kita boleh umpamakan tangan monyet dengan tangan kita, sama tak? Sama tak? Tak sama. Tapi monyet ada tangan, kita ada tangan kan? Seolah-olah macam itulah kalau dikata dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada tangan, kita ada tangan. Tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Maksud sini ada tangan tak? Ada tangan. Tangan tu anggota. Jadi sesat, salah. Tak boleh dikatakan macam tu.
Bandingan dia sama tangan kita dengan tangan monyet tadilah. Antara bentuk tajsim adalah seperti menetapkan cantuman atau keanggotaan bagi zat Allah Ta'ala. Dia menetapkan anggota bagi zat Allah Ta'ala tu. Ada tangan, ada muka, ada kaki dan sebagainya. Itu semua tajsim. Menetapkan bentuk, ada bentuk, rupa, tubuh, ukuran, batasan, tempat dan pergerakan bagi zatnya, zat Allah Ta'ala. Itu semua adalah ciri-ciri mentajsimkan Allah Ta'ala. Ciri-ciri ajaran sesat. Ciri-ciri ajaran sesat. Itu yang saya katakan sebelum ni. Nak faham ilmu tauhid tak boleh direct turun dengan Quran. Direct dengan Quran, kemudian belajar tak ada guru, sesat. Sebab bila dia baca ayat Quran tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ataupun yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian baca pula terjemahan. Habis sesat. Allah ni ada tangan punya. Habis. Sesat. Sembahyanglah sehari semalam pun tak ada guna dia. Sebab apa? Sebab dalam akidah tu dah sesat, dah menyimpang. Buat ibadat pun tak ada guna dah. Sebab tu kena belajar betul-betul. Jisim pada hakikatnya adalah sifat khusus bagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut jisim, ciri-ciri yang tadi tu, itu adalah sifat-sifat khusus bagi makhluk, bukan bagi Allah Taala. Kerana adanya ciri-ciri seperti beranggota, tercantum daripada beberapa bahagian, itu ciri-ciri beranggota. Kemudian berbentuk. Kemudian berbentuk. Berukuran adalah suatu keterbatasan bagi diri, dan itu mustahil bagi Allah SWT. Ini semua adalah mustahil. Oleh sebab itu, orang yang dah lama memeluk Islam pun ada masalah juga kalau tak belajar. Begitu juga orang yang memeluk Islam, baru peluk Islam. Sebab tu orang baru peluk Islam pun dia kena belajar juga. Kalau tidak, dia akan bawa faham-faham sesat yang anutan sebelum-sebelum ni. Dia akan bawa bayangan-bayangan tu tentang Tuhan tu, dia akan bawa masuk. Itu jadi masalah. Saya pernah tanya, kita interview, pernah tanya satu kepada, dengar keluar Sikh, ajaran Sikh ni, dia kata dia mengaku bahawa Tuhan tu satu. Tuhan tu satu, Tuhan tu tak ada kat tandas, tempat kotor. Kita dengar tu, macam sama dengan Islam kan? Sebenarnya tak sama. Cuma dia ada pengaruh daripada Islam tu saja. Sebab tu agama Sikh, dia punya lambang dia tu macam bendera Iran. Sebab dia ada pengaruh daripada Syiah. Saya pernah masuk dia punya pejabat, saya tengok dia punya gambar dekat tu. Saya tanya, ni gambar siapa? Dia kata ni gambar guru dia, guru Nanak dia tu. Dia tak ada nabi, tapi dalam ajaran tu dia ada guru dia. Dia ada 10 guru, dia panggil guru Nanak. Guru Nanak yang pertama tu terpengaruh dengan seorang yang namanya Hafiz. Hafiz tu daripada Iran. Syiah lah, Syiah Iran. Sebab tu ada pengaruh-pengaruh macam pengaruh Islam termasuk dalam ajaran Sikh tu. Tentang Tuhan dan sebagainya. Tetap juga menyimpang daripada yang sebenar. Golongan Mujassimah dan Musyabbihah, golongan yang mentajsimkan Allah Ta'ala, dan juga yang Musyabbihah, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu, itu sesat. Sesat kerana mengakui beriman kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, tetapi dalam masa yang sama, ketika mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk,
dengan mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala itu bertempat di atas arasy. Ini semua mujassimah, musyabbihah. Allah Ta'ala itu bersila ataupun bersemayam di atasnya, di atas arasy. Itu juga adalah ciri-ciri golongan mujassimah, musyabbihah. Zat Allah Ta'ala turun. Kan ada hadis yang sebut tentang hadis nuzul, turun di satu pertiga malam. Yang turun tu malaikat, bukannya Allah Ta'ala. Itu kena faham. Tapi orang yang mujassimah ni, dia faham bahawa yang turun tu zat Allah Ta'ala, dan naik dari satu tempat ke satu tempat. Allah SWT ada sifat-sifat keanggotaan. Tu yang dikatakan ada tangan, ada muka dan sebagainya tu, dan sebagainya. Pasal dia faham Quran secara literal. Dia faham Quran secara literal. Dia tak tengok pada tafsiran ulama yang muktabar. Ini bahaya. Lama-lama akan jadilah macam ajaran-ajaran lain yang memahami bahawa Tuhan tu ada anggota, ada bentuk. Itu yang jadi berhala. Yang jadi berhala tu pasal apa? Pasal berpunca daripada dia menggambarkan Tuhan dengan sekian-sekian-sekian. Mula-mula dalam fikiran dia. Sebab tu ajaran sesat ni, dia punya berhala dia ada dalam fikiran. Dia menggambarkan Tuhan dengan sekian-sekian-sekian. Kemudian lama-kelamaan dia akan membentuk gambaran berhala yang dalam fikiran tu dalam bentuk yang real, yang disembah. Dia akan bawa kepada sampai ke tahap itu. Jadi kalau seseorang yang difaham dengan cara mujassimah musyabbihah ni, maknanya dia meletakkan berhala-berhala, gambaran-gambaran yang sesat tu dalam fikiran dia, yang orang lain tak nampak. Melainkan bila dia bercakap, baru kita tahu, rupanya dia faham ni faham mujassimah, faham musyabbihah. Itu fahaman yang sesat. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghayati Al-Quran dan As-Sunnah, tak kala mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya bila baca Quran, baca hadis, dalam Quran dan hadis yang menyebut tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, pasti akan dapat menangkap dengan suluhan cahaya ilahi pada kebeningan hati yang murni dan akal yang waras sempurna tentang keagungan Allah SWT yang maha sempurna, yang tidak bersifat dengan sebarang sifat-sifat kekurangan makhluk, lalu tidak memahami nas-nas secara zahir yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Maknanya nas Quran, nas hadis tak boleh faham secara zahir macam tu saja. Tak boleh faham secara zahir macam tu. Sebab tu ayat-ayat yang sebab Quran ni dia ada dua pembahagian ayat. Satu disebut ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat, ayat yang terang, jelas. Khususnya berkaitan hukum hakam lah. Kemudian ayat yang disebut ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni ayat yang samar-samar, yang boleh bawa kepada keraguan. Contoh ayat mutasyabihat tadi, contoh tadi itulah yadullah fawqa aydihim, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu semua ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tak boleh faham secara zahir macam tu saja. Tak boleh faham secara zahir macam tu saja. Kalau faham secara zahir macam tu saja, jadi sesat. Sesat. Mustahil bagi Allah SWT itu bersifat dengan kejisiman. Mustahil. Kerana jisim itu makhluk, ataupun bersifat dengan kelaziman kejisiman, seperti berbentuk. Kerana bentuk itu juga makhluk. Bentuk tu makhluk. Allah yang jadikan bentuk tu, kan? Bentuk macam mana, bulat ke apa ke, semua tu makhluk. Berukuran, ada panjang, ada pendek dan sebagainya. Itu semua makhluk. Dan bertempat, tempat tu juga makhluk. Jadi mustahil Allah Ta'ala bertempat di mana-mana tempat. Sebab tu tak boleh dikatakan Allah tu ada di mana-mana. Allah tu ada, tapi tak di mana-mana. Maknanya tak bertempat lah. Tak boleh dikatakan Allah tu ada di mana-mana tempat. Sebab tu di mana-mana pun tak boleh kata. Sebab mana-mana tu merujuk kepada tempat. Habis tu nak kata macam mana? Allah Ta'ala ada lah. Ada yang tak bertempat. Allah Ta'ala ada tidak bertempat. Itu dia punya ayat yang betul dia.
Bahkan terlalu banyak ayat-ayat yang sama ada menafikan kejisiman bagi Allah Ta'ala secara jelas. Banyaklah ayat-ayat Quran atau hadis yang menafikan Allah Ta'ala itu berjisim, sama dengan makhluk, mahupun menafikan kelaziman jisim bagi Allah Ta'ala. Ini banyaklah. Kalau belajar lagi dan lagi mendalami, akan jumpa banyak ayat-ayat Quran atau hadis yang menafikan Allah Ta'ala itu berjisim, berjirim dan sebagainya. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, ini ulama salafus soleh, ulama salaf yang wafat pada tahun 321 Hijriah. Sebab tu dia, Imam Tahawi ni dia ada kitab namanya Aqidah Tahawiyah. Dan nama kita Aqidah Tahawiyah. Kitab Imam At-Tahawi inilah. Berkata juga ketika menjelaskan tentang akidah Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Imam Abu Hanifah, kalau kita ni, kebanyakan kita faham Imam Abu Hanifah ni imam mazhab fiqh, mazhab Hanafi. Tetapi ramai yang tak tahu bahawa Imam Abu Hanifah ni juga ada mengarang kitab tauhid, kitab akidah. Kitab akidah dia namanya apa? Fiqhul Akbar. Bila kebanyakan orang bila dengar fiqh ni dia faham fiqh saja. Fiqh tu maknanya kefahaman al-akbar, yang agung, kefahaman yang agung. Itulah disebut nama akidah. Fiqhul Akbar. Kitab dia tak tebal, nipis je. Dan anak muridnya, dan anak muridnya Imam Abu Hanifah pun menulis juga dalam kitab akidah, iaitu Fiqhul Akbar. Dia menjelaskan apa? Ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'ati. Maha suci, maha tinggi, ta'ala. Sebab tu kita sebut Allahu Ta'ala, Allah maha tinggi. Maha tinggi itu dengan makna bukan bertempat. Tinggi itu bukan menunjuk kepada tempat. Al-ulu bukan makna tempat. Kena faham, tinggi itu dengan makna kedudukan, bukan kedudukan tempat. Nak kata macam mana? Bukan tempat lah. Ya susah kita faham. Tinggi tu bukan dengan makna tempat. Tinggi dengan makna Allah Ta'ala tu maha agung, maha tinggi. Dan suci Allah Ta'ala daripada sebarang had, daripada hudud, sebarang had. Kita ni ada had-had dia. Allah Ta'ala tidak ada had. Tabiannya ni sempadan, ghayat, sempadan, tidak ada sempadan dia. Rukun, tak ada rukun-rukun dia. Kemudian tidak ada a'dha', tidak ada anggota. Itu macam mana boleh dikatakan ada muka, ada tangan, ada kaki tu, sedangkan dalam kitab-kitab tauhid sebut Allah Ta'ala tu tidak beranggota. Dan alat, Allah Ta'ala juga tidak beralat. Contohnya bila sebut tentang sifat sama', mendengar. Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan alat, sebarang alat. Kita tak ada telinga, tak boleh lah kan. Macam mana tu? Orang ada, memanglah dengar ni bukan dengan telinga kita ni. Kita dengar dengan sifat pendengar. Sebab ada juga orang pekak ada telinga juga tapi tak boleh dengar, sebab tak ada sifat pendengar tu, sifat mendengar tu. Tapi nak kata tadi Allah Ta'ala tidak mendengar dengan alat. Telinga ni alat. Dia tidak tertakluk dalam mana-mana sudut yang 6. Mana tidak bertempat. Sudut yang 6 tu lah. Kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya, belakang, depan dan sebagainya tu. Tidak. Ini semua ternafi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita belajar, kita mendalami ilmu tauhid, belajar, kita tahulah, oh macam ni tak boleh sebut macam ni, tak boleh faham macam ni. Faham yang macam ni salah. Sebab tu dikatakan tadi, kalau tak belajar, hanya sekadar dengar-dengar daripada orang ataupun baca Quran saja, baca terjemahan saja, boleh jadi sesat. Kena hati-hati. Sebab tu kalau pun baca Quran, baca terjemahan dia, kalau ada mana-mana yang tak faham, tanya kepada orang yang lebih faham. Itu cara yang terbaik dia. Jadi kita berhenti dulu di sini. Nanti kita masuk bagaimana berinteraksi dengan nas-nas mutasyabihat. Maksudnya kita orang awam ni, macam mana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ni, ayat yang sama ni macam mana? Nanti diberikan garis panduan oleh Imam Al-Ghazali.
ada 7 panduan macam mana kita orang awam nak berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ni. Nanti Imam Ghazali bagi panduan dia. Boleh bacalah dulu sebelum kita masuk pada minggu akan datang macam mana nak nak faham ayat mutasyabihat tu, nak berinteraksi dengan ayat mutasyabihat tu. Sebab kita ni orang awam, kalau ulama tu tak ada masalah, mereka ada ilmu yang Allah Taala bagi, mereka boleh faham macam mana cara nak berinteraksi dengan ayat-ayat tu. Jadi apa yang kita dapat pada malam ni, kesimpulannya Allah SWT tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis, Allah Ta'ala tu tidak sama langsung dengan makhluk, tak sama daripada apa-apa sudut, apa-apa segi pun tak sama langsung. Maka janganlah dikatakan Allah Ta'ala itu ini dan sebagainya. Ataupun ada gambaran tentang Allah Ta'ala itu dalam fikiran, maknanya rupa bentuk dan sebagainya. Kalau ada dalam fikiran, itu bukan Allah Ta'ala. Boleh jadi itu syaitan yang datang nak menyesatkan. Dia bagilah gambaran apa-apa pun. Jadi jelas di sini maknanya pentingnya belajar akidah. Bila ada ilmu akidah, maka dia akan tahulah ini bukan ni, ini sesat ni, ini betul, ini sesat dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan itu tadi datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datangnya daripada Allah Taala, yang lemah kurang itu daripada dia sendiri, mohon maaf salah silap dan sebagainya. Jadi kalau ada yang tak faham, minta untuk bertanyalah. Maklumlah kadang-kadang bagi sebahagian orang ini ilmu baru yang dia tak pernah belajar, dia tak pernah dengar. Jadi mungkin agak susah sikit untuk faham, maka bertanyalah mana-mana bahagian yang tak faham tu, insya-Allah mudah-mudahan akan dijelaskan nanti dan kita akan fahamlah. Lama kelamaan insya-Allah kita akan faham bila kita mendalami lagi dan lagi, sehinggalah kita benar-benar faham Allah Taala ni sifat-sifat Allah Taala ni macam mana. Kita kenal Allah Taala melalui sifat dia, melalui af'al dia, supaya nanti bila kita jadi hamba Allah Taala pun jadi hamba Allah Taala yang kenal, buat ibadat pun dalam keadaan kenal Allah Taala, bukan dalam keadaan tak kenal Allah Taala. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.